Okey, okey. Okey, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Kita bertemu lagi untuk video session yang kali ini di mana saya akan menerangkan tentang sasaran volume. Okey, sasaran volume, kita ada seorang contestant bersama dengan kita hari ini, seorang subscriber bersama dengan kita hari ini, iaitu Tuan Bri kita. Bagi menjawab persoalan tentang macam mana kita nak mendapatkan sasaran volume yang cukup sesuai dan cantik. Sebagai contoh, okey, ni saya buat contoh. Sebab dekat dalam iklan korang tengok, oh dia punya iklan dia entry dekat pucuk akar kan. So korang pun nak dapat, tapi bila dah masuk tak boleh nak buat kan. Betul. Apa masalah dia kat sini? Sama ada kita yang salah, pihak Smart Money yang salah, ataupun mungkin penjelasan yang kita bagi tu tak lengkap, ataupun adakah kaedah yang kita apply sekarang ni sebenarnya tak betul pun. Baik, penjelasan saya macam ni. Yang pertama sekali, bila mana kita nak trade macam ni, sebagai contoh, ini AUD JPY. Yang pertama sekali kita perlu kenal pasti ialah kita kena tahu sifat pair. Itu yang pertama. Untuk currency, saya membahagikan currency ni kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali USD, iaitu dolar, United States Dollar. Yang kedua ialah euro dan juga GBP, yang biasanya saya kenali euro dan GBP ni sebagai grade B currency, okey. Dan seterusnya grade C currency, iaitu AUD, JPY, CHF, NZD dan juga CAD. Baik. Tapi dekat sini, bagi GBP sehinggalah kepada CAD, okey, diorang punya in term of volume kadang-kadang hampir lebih kurang sama. Kadang-kadang. Dan ada masa-masanya volume bagi AUD dan juga NZD melebihi volume GBP. Ada, jangan kata tak ada. Okay? Tapi daripada segi volume. Daripada segi sifat, peranan ataupun sifat GBP masih lagi dia mengekalkan dominization dia. Dia masih lagi mengekalkan dia sebagai dominant pair. Okey, sebagai contoh, bila mana USD dia kuat, dia akan konsisten dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu kuat. Okey? Dan kuat di sini tidak bermaksud, kalau kata dalam ratio kita belajar daripada 0 sampai 10, 7, 8, 9, 10 kita kata kuat, ataupun to be exact 8, 9, 10 kita kata currency tu kuat lah. Betul? Kemudiannya kalau kata kita nak kata lemah, 0, 1, 2 yang tu lemah lah. Setuju Tuan Bri Ya, betul, setuju. Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita kumpulkan data daripada segi daily dan seterusnya, kita accumulatedkan data tu, Isnin, Selasa dapat satu data, Isnin, Selasa, Rabu dapat satu data, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dapat satu data, and then kita akan dapat the whole week data lah. Bila mana kita kumpulkan data, actually yang kita nampak kuat tu tadi sebenarnya dia lebih kurang dalam 60%, 70% sahaja. Ya, betul. Tapi disebabkan konsistensi yang dia buat setiap hari, itu yang membuatkan dia jadi kuat. Ya, faham. Okey. By right sebenarnya kalau kata kita ikutkan accumulated ratio untuk weekly, dia masih lagi tak hit on SOP punya hint. Faham? Ya, faham. Okey, baik. Itu yang pertama. Jadi inilah yang dikatakan sebagai GBP sebagai dominant pair, yang mana sifat dia ni dia lebih kepada konsisten. Kalau kata dia lemah 20%, 20%, 20%. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga dia kekal je macam tu. Ya. Ataupun sebagai contoh dia kuat, dia akan kekal 50, 50, 50. Itu perangai dia. Yang tu kena jelas terlebih dahulu. Okey? Baik. Yang seterusnya berkenaan dengan grade C currency. Baik. Grade C currency kita ada daripada AUD, JPY dan juga sekejap. Jarang-jarang pakai Zoom jadi macam ni. Ni dia. Boleh nampak Tuan Bri? Ada Nampak. Okey, nampak. Nampak? Okey. Yang belakang tu AUD, JPY, CHF, NZD dan juga CAD. Kalau kata Tuan Bri tengok sekarang ni sebagai contoh, jelas dan nyata volume untuk CAD sekarang ni dalam keadaan melebihi daripada volume AUD dan NZD. Ya, betul. Tapi hal ni jarang-jarang berlaku lah. Most of the time, yang akan dominan untuk grade C currency ialah 2 currency. Yang pertama ialah AUD dan yang kedua ialah NZD. Ya. Okay.
Tu normal lah. Dan normally yang paling lemah normally yen. Ya. Dia akan compress dia punya data dia, dia punya demand dia sampai kosong. Ya. Berketepatan dengan apa yang selama ni kita faham, yang mana JPY sentiasa merendahkan cuba untuk merendahkan dia punya nilai mata wang. Betul lah tu. Betul. Kita sekarang ni kita dah tengok based on data kan, dan bila kita tengok kerap JPY ni duduk dalam keadaan lemah ataupun demand dia kosong, makanya benda tu betul lah, terbukti lah, baru kita puas hati. Pasal apa? Dah ada data. Betul. Okey, baik. Sekarang saya nak menjawab soalan Tuan Bri berkenaan dengan sasaran volume, macam mana nak buat dan sebagainya. Baik, dia ada beberapa kaedah. Kalau kata tuan nak buat sasaran volume yang cantik, nak boleh trade hari-hari, pasal masalah Tuan Bri kita sekarang ni, bila mana dia menggunakan sasaran volume yang disuggest ataupun yang dikongsikan oleh Tuan Humaidi, dia jadi lama sangat, lambat naik entry, 7 hari, 8 hari. Paling cepat berapa hari Tuan Bri? 6 kot tak silap saya. Yang setakat saya marking lah. Saya taklah backtest ke semuanya kan. Yang sempat saya backtest macam tu. Okey, 6 hari. Jadi dalam tempoh 6 hari tu dia pergi dekat mid ke dia pergi dekat max? Dia pergi ke, ada yang sampai mid saja. Mid tu majority mid sajalah. Tak, max tu saya tak jumpa lagi. Dia pergi dekat mid, lepas tu dia patah balik lah. Ya, betul. Berapa sasaran volume tu Tuan Bri? Yang kalau macam yang saya dah buat tu untuk apa yang currency tu 1500. Yang apa tu? Saya buat itu AJ kata silap saya. AUD JPY. Ya. Baik, maknanya sekarang ni sasaran volume untuk AUD dan juga JPY 1,500 dan sasaran volume untuk JPY 1,500. Okey. Dan formula dia ialah 10-0 ke 0-10? Yang ni hari tu saya nak buy JPY. So maksudnya dia adalah buy JPY 0.10 lah. Buy JPY 0.10 lah. Jadi sekarang ni kita akan kira AUD sama dengan 10 dan juga JPY sama dengan 0. Oh ya. Katakanlah sekarang ni dah kira formula untuk AUD ni kan. Kemudian Tuan Bri dapat dia punya range dia lebih kurang dalam 1,200. Contoh. Okey, baik. Okey. Dah buat pengiraan, yang ni pula dapat lebih kurang dalam 700. Contoh. Okey, ni contoh. Ya logiknya sini besar, sini kecil lah sepatutnya. Yalah betul lah. Yang tu Ni sepatutnya besar. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita ada total 1,900. Betul. Baik. Saya buat contoh. Ini starting. Okey. Starting marking kat sini. Okey. Ini starting marking. Yang ni medium. Ya. Okey. Sini max. Boleh nampak? Nampak? Okay, sini medium. Kemudiannya sini max. Baik. Masalahnya sekarang ni ialah nak tunggu price turun ke sini mengambil 6 hari. Ya, betul. Jadi nak entry tu susah. Tak ada banyak peluang entry. Betul? Betul. Dan sasaran volume yang digunakan oleh Tuan Bri ialah 1,500. Ya. Betul Betul. Baik. Sekarang ni Tuan Bri, pergerakan antara starting ke medium ni, pergerakan ini merupakan pergerakan untuk sekejap saya padam sekejap. Pergerakan ini merupakan pergerakan untuk pengiraan AUD sama dengan 10. Betul. Saya terbaliklah Tuan Bri. Sorry. Sepatutnya starting ni kat bawah. Betul. Sebab Tuan Bri nak sell. Ni kalau JPY kosong kita buy kan? Ya, sekarang ni kita nak sell ni. Formula ni 10-0. 10-0. Okey, baik. Kita nak sell. Tuan Bri nak buy ke nak sell tadi? Tak apa, kita ambil NC tu bah. Okey. Boleh faham. Saya pun terlajak lagi. Seronok sangat ni. Itu starting, okey. Starting kat bawah. Kemudian max tu kat atas.
Okey, ngam. So sekarang ni daripada bawah ni naik ke atas, ini merupakan pengiraan untuk AUD sama dengan 10. AUD sama dengan 10. Ni cerita dia ni. Okey. Masalahnya sekarang ni, adakah Tuan Beri yakin dan percaya bahawa AUD sampai 10 dia akan terus turun? Tak yakin sebenarnya. Tak yakin kan? Ya. Takut nanti dia laju. Sampai ke maksimum. Baik, kalau Tuan Beri faham, Allah. Kalau Tuan Beri faham dan teliti betul-betul smart money punya ni, dia ni sebenarnya pengiraan AUD sama dengan 10 ni, ini pun sebenarnya dah boleh entry sell dah. Ya. Pasal apa? That is the max level ataupun the optimum price by the current time data yang AUD boleh pergi. Ya, data semasa tu lah kan. Ya, yang AUD mampu pergi dan boleh pergi sekadar dengan volume yang Tuan Beri target, iaitu 1,500. Okey. Clear? Boleh. Soalannya sekarang, kita berjaga-jaga. Atas sebab itu, Tuan Humaidi telah combinekan formula ni tadi dengan dia menambahkan kepada sasaran volume bagi JPY sama dengan kosong. Ya. Itu yang sebabnya ada atas ni. Oh. Maksudnya Faham tak? Ya, faham. Saya buat drawing sikit. Sorry Tuan Beri, saya tak berapa nak cakap sangat, jarang-jarang guna, jadi macam tu lah. Okey, tak apa. Boleh faham lagi, tak apa. As long as boleh faham lah, tu yang Boleh faham je. Lebih kurang tu saya minta maaf lah, saya tak berapa cakap sangat. Okey, baik. Sekarang ni clear, nampak? Adakah Tuan Beri sanggup untuk ambil decision entry sell dekat medium siap-siap? Okey, kalau setakat yang sekarang yang saya faham, maksudnya bila dia starting dekat situ, untuk dia sampai di medium tu, berartinya sepatutnya lah data untuk volume dan demand itu sebenarnya dah terlalu tinggi lah pada masa tu. Pada masa tu? Ya, pada masa tu je lah. Dia terlalu tinggi, maksudnya kalau betul-betul yang saya faham sekarang, sepatutnya boleh sell lah dekat medium tu dulu. Tuan Beri tahu tak saya punya target volume untuk Great Sea Currency berapa? Yang saya tengok dalam video YouTube tu 1,000 je untuk tak sampai. Berapa? 1,000. Ada masa-masa sampai saya guna 700 tau. Oh, ya ke? Benda ni atas risiko masing-masing Tuan Beri. Ya, saya faham dekat risiko sebab saya pernah tanya dalam kita punya monthly tu kan, grup monthly tu, kalau kita macam saya tengok data tu yang harian yang saya collect tu, macam AUD sendiri pun dia tak sampai pun 700, dia maksimum 700 ya. Yes. Data satu minggu tu. Yes, betul. Saya fikir boleh tak kalau kita ambil data untuk risiko diri sendiri, boleh tak kita ambil data yang 700 tu sebagai SV kita? Tak perlulah tunggu 1,500 lah. Itu ya yang persoalan saya sekarang sebenarnya. Okey, jawapan saya kepada soalan Tuan Beri, boleh tak Tuan Beri tanggung risiko tu? Itu Tuan Beri punya akaun. Ya. Kalau saya punya akaun, saya belasah je. Maksudnya kita boleh buat lah sebenarnya kan. Saya dah buktikan dah. Untuk tanggung risiko sendiri kita boleh buat. Itu untuk saya. Itu jawapan tu kena jawab sendiri. Saya tak apa kan. Dia macam ni. Tuan Humaidi dia buat target volume macam tu. Pertama dia letakkan target volume yang tinggi sebab dia nak mengajar trader, dia nak mengajar subscriber, dia nak mengajar pengguna smart money, yang mana dalam kita membuat keputusan kita perlu mementingkan risiko. Itu yang diterapkan secara asas. Okay? Ya, betul. Faham. Bila mana kita dah mahir, ada terpulang kepada kita bagaimana untuk kita menguruskan risiko tu atas kita sendiri. Ya, betul. Saya tunjuk contoh dekat Tuan Beri apa sasaran volume ni. Okey, baik, sekarang ni Tuan Beri. Saya buat Disember lah, saya ambil Disember. Okey. Baik. Sekarang ni 49%. Dia dah sampai 49%. Jadi kosong lah sekarang. Kosong, apa yang kosong? Ada screen, ada putih je. Allah, sorry. Tu yang kata tak cekap tu. Betul. Okey, baik. Okey. Nampak Ya. So sekarang ni Excel ni saya punya data yang saya ambil. Sebenarnya sasaran volume ni dia merupakan target yang kita letak untuk accumulated demand.
Okey. Tuan nampak tak sekarang ni berapa total dia, nampak tak? Nampak okey? Nampak? 1,500 nampak? Ya. Yang ni 1,000, 1,500, 1, 2, 1,500. Ya. Ya. Faham. Kalau sekiranya tuan beri target 1,500 untuk seminggu, dia memang capai. Pasal apa? Itu yang tuan beri entry 6 kali 6 hari sekali tu, nampak? Ya, ya, faham. 1,500 tu merupakan total demand untuk seminggu. Clear. Nampak? Ya. Yes, cantik. Tapi kalau tuan beri nampak, sekarang ni saya ambil contoh sini. Ya, baik. 169, 226, 828. Ya. Hari Jumaat ni, hari Khamis ni, kan? Hari Khamis ni boleh buy ni. GBP AUD boleh buy ni. Saya tengok data ni pun saya tahu. GBP AUD boleh buy hari Khamis lepas. Pasal apa saya kata macam tu? Okey. Baik, sekarang ni. Sekejap Saya dah ada bagi dalam grup data ni kan? Tapi yang Excel ni saya tak dapat lah. Saya dah bagi tuan. Saya bagi Saya jumpa yang screenshot yang image dia. Saya bagi dalam bentuk file Excel. Dalam grup mana tuan? Dalam monthly subscriber. Ya kan? Ya. Tak apa. Nanti tuan beri. Saya bagi lain. Jangan risau. Tak apa. Saya buat sendiri balik ni. Saya buat calculation semula. Guna Excel. Sekarang saya dah ada. Tapi data Sekejap. Untuk calculation formula tolong jangan pakai Excel. Automated kan dia jangan. Oh ya ke? Oh. Dia akan merosakkan tuan beri sendiri. Oh, okey. Actually kalau you nak proceed on doing that, tak ada masalah buat. Tapi efek dia satu hari nanti beri akan tak secekap macam mana saya yang sekarang. Saya tak kata saya power sangat, tak lah. Tapi saya tengok, saya dah boleh tahu dah dia berapa ratio, dia akan bergerak ke mana, adakah kita akan buy atau sell. Saya dah boleh nampak dah. Walaupun saya buat data macam sekarang ni. Ni macam sekarang ni saya tengok ni. Ya tak, maksud saya guna Excel macam sekarang ni lah. Saya tiru balik saja sebenarnya, saya buat lain. Ya, betul. Saya faham. Saya dulu macam tu. Saya dulu macam tu. Jangan risau. Saya faham. Dia pasal tuan beri akan lupa tau. Alamak, 10. Apa tolak apa? SV tolak demand ke tolak volume? Oh, okey. Faham. Dia jadi gitu. Okey. Saya tak nak part terkial-kial tu ada. Saya tak nak. Saya nak tengok data. Okey, ngam boleh beli. Okey. Tengok data, tengok ratio, tengok data. Oh, ini nak naik lagi ni 84. Tengok naik lagi ni. Okey, boleh buy dulu, boleh scalp dulu. Faham tak? Okey, faham. Itu yang saya nak. Okey, baik. Sekarang ni kita bincangkan tentang AUD. Baik. PL. Saya sebut PL lah. Faham PL kan? Faham. Orang mana tuan? Orang Kedah. Orang Kedah. Kedah belah mana? Sungai Petani tuan? Saya Penang kot. Okey tu. Penang kat mana tuan? Tahu ke saya duduk Penang? Dah baca dalam grup tahulah duduk Penang. Hari tu ni kan ada sebut. Apa pasal tak ni tak roger-roger boleh minum. Ke? Hari tu kata balik Perak ke mana kan? Kejap je. Saya duduk sini. Okey. Okey, sekarang ni macam ni. AUD, JPY, CHF, NZD dan CAD. Baik. PL kepada 5 currency ni tadi, diorang ni jenis 30%, 50%, 70%, 70, 80, 90, 100. Yang tu kena jaga-jaga. Sebab tu kalau kita tengok, dalam saya punya Fibonacci ni, kan? Nampak? 70, 80, 90, 100. Nampak? Saya mark. Kalau kata orang lain dia faham 0, 30, 50, 70, 90. Macam tu lah kan? Pasal apa saya dah ambil nombor ganjil? No. 70, 80, 90, 100 ni jaga-jaga. Anytime dia akan libas balik. Okey. Itu dia punya baik. GA. Mana GA? Sekarang ni Jumaat, Khamis. So data tadi hari Khamis kita boleh buy. So dekat sini. Dekat sini 1,500. 1,500. 2, 3. Okey. So saya tarik macam ni. Okey, kejap sabar Ya, tak apa. Sekarang ni closing untuk ini puncak dia. So kita target kita akan buy kat sini. Sini apa? Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa. So kita tengok balik hari Selasa. Hari Selasa GA yang ni Okey.
Okey, calculation yang kita akan buat ialah 1,500 tolak macam mana kiraan dia Tuan Bri? Untuk LED GA kita nak buy. Macam mana nak kira? okey, sekejap. Jangan Kita tengok. ambil 1,500. Hmm. Okey, 1,500. Hmm. Kita sekarang ni buy kan maksudnya untuk ini LED kan? GA kita nak buy. Maksudnya 1,500 tu adalah untuk LED lah tu. Tak tahu, saya ikut Tuan Bri lah. Tuan Bri kata 1,500. Kalau kata Okey. 2,000, saya ikut lah. Tolak dengan demand untuk LED. Ni tolak demand untuk AUD. Sorry, untuk GBP lah. Tolak demand untuk GBP. Demand GBP. Oh, so GBP nak pakai 497 ni? Sorry, 1,500 ni. Okey, sekejap. Saya ikut Tuan Bri sebab Okey, contoh 1,500. 1,500, okey. So, saya ikut 1,500 lah. Kalau kata nak pakai 2,000, 2,500, 3,000 untuk GBP, saya ikut je. GBP kan sepatutnya kena pakai lagi tinggi lah kan? Setengah takkan nak pakai untuk AUD, okey lah. Ikut Tuan lah, ikut Tuan. Tuan punya account, saya tak tahu. Okey, katalah kita ambil GBP. Saya ambil 4,000 dulu lah. 4,000. Okey. Baik, 1, 2, 3, tolak. Tolak dengan 1,303 lah. Satu. Yang ni kita tengok data hari Rabu kan? Kita tengok data hari Selasa. Selasa maksudnya kita ambil data Ya. Hari ni hari Khamis. Kat sini. Ini puncak dia. Saya nak tunjuk perbezaan antara kita ambil closing ni dengan juga yang ni. Saya nak tunjuk yang tu sekarang. Okey. Sekarang kita ambil closing hari Selasa lah. Hari Selasa. Closing hari Selasa. Jumaat, Khamis, Selasa. Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa. Betul lah Selasa. So closing hari Selasa. Hari Rabu punya lah. Okey. Rabu punya lah. 1,303 lah. 1,303. Mana dia? Ni. Mana 1,303? 4,000 tolak dengan 837. Okey. 4,000 tolak dengan 837. okey, lepas tu Itu untuk dapatkan kita punya GBP lah. Bukan pengiraan ni yang mana ni? Pengiraan untuk dapatkan 0.10 tu ke? Pengiraan untuk dapatkan 0.10, betul. Jadi itu 363 tu adalah untuk GBP kan? Okey, lepas tu kita ambil data yang 1,000 punya. Betul ke ni? Formula ni betul ke ni? Saya ambil SB ya, SB saya sebagai 4,000 tolak dengan demand lah, demand untuk GBP. Ya. Sekarang ni GBP AUD. Ya, betul. Kita target nak buy. Nak buy. Okey. Pin yang kita nak ialah kosong. Kosong adalah AUD ya. Kosong ialah AUD. Nak buy kan? Kita nak buy. Kosong ialah AUD. Ya, betul. Bukan kosong ialah GBP. Sekejap. Nak buy sepatutnya AUD kena kosong kan? Bukan lah. Apa hint untuk buy? 0.10 lah. 0.10. Ya. Jadi kalau kata hint untuk buy 0.10, GBP kosong ke GBP 10? Kalau terbalik saya ni. Okey, GBP berapa? GBP sepatutnya kosong lah. Kosong lah. Sepatutnya berapa? 10. 10. So sekarang ni berapa sasaran volume untuk GBP? Sasaran value ni saya ambil 4,000 lah kata. 4,000. Okey. Berapa sasaran volume untuk AUD? Kita ambil 1,000 lah. 1,000. Okey. Jadi sekarang ni untuk kita cari GBP sama dengan kosong. Okey. 4,000 tolak dengan dia punya volume dia 837. volume dia 837. Sorry, demand dia 837. Okey, lepas tu Kita tambah dengan 1,303 lah. betul ke? Bukan lah. Tak tahu, check balik. Ratio kosong kan? Betul lah.
Betul ke? Volume ke tolak? Pening rasa ni ada pening ah. Cuba check balik. Sekejap. Jika rasio kosong, yang saya dapat nota, jika rasio kosong, SV tolak volume tambah demand. Ulang sekali lagi. Jika ratio dia kosong, jadi dia punya solution dia adalah SV tolak volume tambah demand. Tolak Volume tambah demand. Okay. Sekarang ni cuba berapa sasaran volume? GBP 4,000 kan? Okay, 4,000. Lepas tu, berapa volume untuk GBP? Volume untuk GBP 1303. Nampak. Okay. Nampak tak kalkulator kat sebelah tu? Nampak? Tolak berapa tu? 837. Oh tak boleh kalau kita ambil 837 lepas tu baru tambah dengan 1303 tak boleh. Boleh. Situ saja dah lari 50 pip tu. Boleh ke? Jangan dia buat main. Okey. Sekejap tuan, kalau kita tambah dulu ataupun kita tolak sekali jalan ke? Ni buat sekali jalan dah apa nampak? Oh. Okey. Ingat kalau kita tambah dulu tu volume dengan demand, dia akan dapat jawapan lain pula. Sama je, tak apa. Tapi kalau boleh tolak dululah. Okey, baik. UD sama dengan 1000. 10,000 lah. Tak apa, sasaran volume dah ada kat atas dah. Okey, formula dia? SV tolak dengan demand. Berapa dia punya sasaran? 1000. Tolak 226. 226. Apa jawapan dia? Kalau tak kira kalau. 374. 4308. 4308. Ya. Okey, ini closing untuk sinilah. Ya. Sinilah betul lah kan? Betul lah, itu. Maknanya kat sinilah. Okey. 43. Jauh lagi tu. Ini macam ni yang selalu saya kira ni. Siapa suruh ambil besar-besar sasaran volume? Itu yang sekarang saya problem pada SV tu. Bila saya kira, jauh lah. Betul-betul jauh ni. Kena guna D1. Yang mana? Sini kot? Bukan. Ya, itu. Sini lah kan? Ya, itu. Tapi kalau kita guna closing untuk D1, dia akan lain pula kan? Sama je. Open sama. Okey. 4308 177 877. Satu tujuh tujuh 877. Nampak tak? Sebab tu saya guna Fibo. Senang. Okey. Okey, ini tuan beri punya sasaran volume. Sekarang saya tunjuk saya punya pula. Tapi ni kita simpan kita-kita lah, jangan cerita kat orang. Okey, baik. Ini yang saya tengok contoh kan, nampak yang saya cerita tadi. Dia sampai dekat medium kan? Dia dah patah balik lah. Yang mahal tu. Berapa? 100 pip, sedap tu. 200 pip. Tak apalah, walaupun sasaran volume tuan beri tinggi, tapi berbaloi lah. For the week ni berbaloi lah. Ya, itu betul. Sebenarnya saya tak nafikan yang Tuan Humaydi bagi tahu tu memang sebenarnya betul-betul terbaik tau. Tapi macam saya cakap tadi lah, dia perlu masa yang sangat agak lama sikit lah kan untuk kita cari. Harian ni memang tak jumpa lah. Susah lah. Okey, sekarang 1303 tambah 837 sama dengan 1634. Okey. Assalamualaikum. Tuan Haris ada dekat dalam kita punya webinar dah ke? Tolak 226 sama dengan 1074. Okey. 1074 campur, alamak. 1074 campur berapa tadi? 1634. 278. Nampak tak? Ya. Nampak? Okey.
Nampak tak beza? Beza banyak. 200 Yes. beza. So sebenarnya kita sama. Kita tak ada beza sebenarnya. Ya. Ya 182 je. Saya tak puas hati macam ni. Saya nak kena pergi H1 juga nak tengok betul-betul closing price dia berapa. Tengok jauh lagi tu. Open kat sini, open dia berapa? 181,834. 181,834. Okey, ngam. Okey, settle Okay, maknanya Tuan Bri punya entry dekat level group 1 mencecah kepada medium. Ya. Dekat situ Tuan Bri akan entry lah. Ya, betul. Saya punya entry pula. Saya buat warna. Saya buat lain lah. Okey, saya padam yang ni. Okey, saya ambil satu lagi cat GA. Mana GA. Okey, Tuan Bri pandai buat profile account tak? Dah tahu. Buat dah Sebab untuk ikut blog kan. So, sekarang ni okey. Jumaat, Khamis, Rabu, so makin kat sini lah. Sini berapa dia punya parameter dia? 181,834. Baik. So saya ambil yang ni. Okey. Balik. Kat situ. Kemudian 181,834 Ya. Tolak 181,834. 179,126. Baik. 179. Allah. Ya. Tu 83 aku. Apa? 181,834. 834. Ni saya ada Fibo kat sini, tak apa, senang. Okey, nah. Ini saya punya, nampak? Ni saya punya. Ni Tuan Bri punya. Nampak tak? Nampak. Kalau saya punya jadi macam ni. Bila mana kita kecilkan sasaran volume, dia akan jadi macam tu. Tu je, tak ada apa pun. 181. Tu dia. So bermula daripada sini, saya akan start kira risk dia berapa dan seterusnya bila mana dia menghampiri kepada medium, saya akan start entry, kan? Saya akan start entry. Lepas tu bila mana dia turun-turun lagi, kita akan check risk. Sebagai contoh. Ni saya tunjuk contoh tapi lama sikit lah Tuan Bri, saya ambil masa, sorry Tak apa. Mana SM daily data? Daily data. Okey. So berapa hari bulan Tuan Bri Yang ni 2/12. 12. Okey. 2 hari bulan 12. 2 hari bulan 12. Okey, baik. 2 hari bulan 12. 9. Okey, ni saya forward dekat Tuan Bri. Okey. Tuan Bri tolong baca Okey, baik. 9, 10, 11, 11.5. Allah, data pun tak banyak. Tak banyak data yang saya ambil untuk 2 hari bulan 12. Okey. Cuba Tuan Bri tolong baca data yang paling awal sekali saya forward. 920 nya. Okey, 920. Buat berapa? Untuk GBP dan juga AUD. GBP dia punya demand dia 218. 18. Okey. Dia punya
Volume dia 356. Yang volume dia 356. Dia punya volume dia berapa? 2356. 356. Ya. Dia punya demand dia 218. 8. Okey, untuk AUD? Untuk AUD dia punya demand aja lah 261. 261. 3100. Pukul 9 tadi kan? Ya. Okey, 6, 7, 8, 9. Open sini 3000. Sini Kurang. 9 pagi. Yang ni data ni data closing. Okey. Data ni data closing. Okey. 9. Ini data opening. Sepatutnya kena ambil yang ni. Ni data open. 6 suku ni. 6 suku. Bila mana nak trade untuk intra, dia macam ni cara dia. Tuan Beri buka Tuan Beri punya WhatsApp yang saya buat tu. Okey. Sekarang ni sekejap Okey. Tuan Beri buka dah Okey, baik. Bila mana Tuan Beri dah ada data closing. Okey. Saya ambil data closing. Okey, ni data closing. Okey, ni data closing. Ada dapat tak? Dapat. Baik. Bila kita nak trade untuk intra, yang pertama sekali kita akan tengok data closing hari yang sebelumnya supaya untuk kita letakkan target. Okey. Sebagai contoh, kita nak trade pada hari yang berikutnya, makanya kita ambil the one day punya demand. Okey. One day punya demand. Maknanya dekat sini, sekiranya kita letakkan target GBP sebagai 2000, dia sekali ganda. Dapat? 2000 dia sekali ganda. Dia sekali ganda lah. Kita katakanlah GBP ni demand dia 1000. Okey. Maknanya kita target sekali ganda lah. Ya, faham. Baik. Jadi sekarang ni dalam keadaan yang sama, kita target untuk kita buy GBP bermaksud AUD akan kuat. Jadi adalah untuk tidak logik sekiranya kita sekali gandakan bagi AUD dengan 400. Katakanlah kita letak AUD 500 kan? Itu cari penyakit namanya. Pasal kita memang target GBP AUD untuk buy. Untuk buy, ya. Dan formula untuk AUD itu sendiri pun 10. Ya. Jadi memang tak logik sangat-sangat lah kita nak sekali gandakan gitu, betul tak? Betul. Jadi tumpuan dan fokus saya adalah pada AUD berbanding dengan GBP. Oh, okey. GBP saya kecil pun tak ada masalah. Pasal apa? Saya memang nak dia naik. Betul. Itu risiko yang saya sanggup tanggung. Oh, okey, faham. Kalau kata contoh, Tuan Beri dah tahu. Okey, saya buka Excel kejap. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok untuk bulan 11. Okey. Tuan Beri fokus pada AUD Okey, baik. Boleh nampak Okey. Baik, sekarang ni demand yang paling tinggi 13 kat sini. 310, ya. Okey. Demand yang paling sini tinggi 700. Ya, betul. Demand yang paling tinggi 600. Okey. Demand yang paling tinggi 800. Okey. Habis, selesai. Kemudian Disember. Sekarang nampak tak kenapa saya letak AUD 300? 1300. Sebab tadi yang bulan lepas punya demand paling tinggi tu lah. Ya, saya bukan kira bulan lepas, memang saya letak tu. AUD banyak tu je. Banyak tu je. Ni rahsia Bukan lah. betul yang bulan lepas punya. Ni rahsia kita lah, jangan cerita kat orang. Okey. Apa nama, sekarang ni macam contoh, kalau kata Tuan Beri buat apa nama pengiraan. Baik. Tuan Beri akan dapat Sekejap tuan. Tadi kita ada buat pengiraan GA kan. Sorry saya patah balik sikit. Saya sebenarnya terlihat yang tuan pakai GBP tu tuan guna SV dia dalam 2000 lebih.
2,100. Maksudnya yang boleh saya faham dekat sekarang, kita buy GA, so GBP tu tak perlulah demand yang terlampau tinggi kan, SB yang terlampau tinggi kan. Yang tu atas pemahaman risiko masing-masing lah. Saya cakap ni sambil senyum lah ni Logiknya yang tadi lah kan, sebab kita nak buy, betul. kita dah nak fokus Yes. kenapa nak perlu dia tinggi, already tu yang kita kena fokus. Betul. Okey, setakat tu saya faham. Sangat tepat. Baik, faham. Sekarang ni, Tuan meniaga, Tuan buka kedai, sebelah kedai Tuan pun meniaga air juga, Tuan pun meniaga air juga. Katakanlah Tuan meniaga air jenis dalam balang macam pasar malam tu, contoh. Orang sebelah Tuan ni dia meniaga macam yang ice blended ni kan. Ya, baik. Tuan nak tengok berapa banyak lagi dia ada ni. Kalau kata boleh, nak tahu dia punya maximum level quantity yang dia boleh supply tu banyak mana je. Ya, betul. Sebab Tuan tahu dia dah habis, Tuan boleh standby dah. Orang akan orang kalau tidak, orang nak pergi dekat dia. Ya. Tapi bila orang dah pergi dekat kedai dia jual ice blended dan dia dah habis, orang akan channel ke Tuan pula. Nampak? Nampak. So, Tuan punya level banyak mana, supply Tuan banyak mana, volume Tuan banyak mana, Tuan ada 1,000 air balang sekalipun, saya tak peduli benda tu. Betul. Sebab saya memang nak alih attention tu kepada Tuan. Ya, faham. Jelas kat sini? Ya. Yes, cantik. Faham. Saya tak suka nak kata, itu masalah saya bila saya mengajar. Saya tak suka nak macam ni terus letak banyak ni. Saya tak suka macam tu. Saya nak orang faham risiko masing-masing. Ya. Itu yang saya pegang sama dalam forex ni sendiri pun macam teknik lain tu kan, kalau teknik yang macam dia punya teknik tu macam saya panggil pembaris macam betul saja. Forex ni bukan benda yang betul saja, dia akan berubah-ubah. Yes, betul. Tepat. Kalau macam contohlah kita pakai teknik yang orang cakap pakai itu stores 9 boleh sell. Tuan, sekejap. Sabar mengucap. Jangan sebut teknik. Jangan sebut nama teknik. Jangan Okey, baik. Sorry. Kan orang marah kita kan. Okey, baik. Sambung. Okey, tak apalah, maksudnya saya just check beritahu lah. Dalam forex teknik tu tetap sebarang teknik lah kan yang saya tak kira apa pada dia tetap boleh tetap kan dalam forex data dia berubah-ubah. Betul, memang tepat. Tak payah cerita orang lain lah. Diri sendiri lah ni. Saya sendiri. Saya merupakan founder kepada teknik yang dinamakan sebagai Badar. Saya mengajar SNR. Saya ada buat formula di mana SNR saya tu boleh trace formula antara valid ataupun tidak. Lelah juga ni saya sebut. Memang orang kenal saya. Kalau siapa dah lama follow FB saya, siapa yang check saya punya YouTube channel, memang dia tahu saya punya sejarah dia macam mana dalam forex. So, saya tak malu untuk mengaku bahawa saya salah dulu. Pasal apa? Ni ilmu kan? Kau nak ego buat apa? Betul. Yang rugi kita sendiri. So nak buat apa? Ego mengaku diri sendiri betul juga sedangkan salah. Saya ada bagi tahu dekat kawan lah tentang SM ni kan. Seorang trader lama lah. Saya cakap kat dia, hari ni baru saya tahu kenapa zone-zone SNR tu bocor. Yalah, kalau dah volume dengan dia punya demand belum sampai dia punya level-level tertentu, memang SNR tu memang bocor lah. Kan? Sebab dia nak pergi cari tempat-tempat tertentu untuk sell tu. Yes, tepat. Sangat betul. Tepat. Sekarang ni puas hati dah. Puas hati. Dah faham dah. Apa dia kosong, apa dia 10 dah faham dah. Yang tu faham. Cantik. Jadi sekarang ni saya ulang sekali lagi. Bila mana Tuan Bri tengok, kita ada Tuan Faris bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan Faris, boleh tolong bagi respon? Kalau tak boleh cakap. Assalamualaikum Tuan Amin. Ada. Ada sihat Alhamdulillah sihat. Oh, duk nampak hantar screenshot profit ni. Dah sihat sekarang. Itu yang duk trade air kami Jumaat itu sampai tak perasan rupanya profit. Dah banyak entry yang profit. Allah, sampai tak perasan profit tu yang mahal. Bukan duk berhati dekat data kan, duk tengah study lagi kan. Perasan yang banyak close ni apa nama kalau tak silap saya, Tuan Yusrizal ke apa ke? Betul ke nama Yusrizal? Saya lupa dah yang sekali satu grup dengan Tuan tu. Oh, Yuzairi. Sorry, minta maaf. Tuan Yuzairi dia ada kata nak turun ke Penang. So Tuan ada macam mana? Macam mana? Tuan ada sekali ke macam mana? Ada sekali sepatutnya. 15 hari bulan, 17 hari bulan lah.
InsyaAllah. Cantik. Saya nak Nescafe Ice, dia tarik. Dia, Cukup tu. Cukup tu. jadi dah. Okey, insyaAllah tuan. Baik, sekarang ni sebenarnya kita tengah membincangkan macam mana untuk kita tentukan sasaran volume ni kita betul ataupun tak. Okey? Sekarang ni kita tengah bincang benda tu. Kita nak tahu exactly apa yang kita buat ni betul ataupun salah. Baik. Sasaran volume, saya recap balik. Sasaran volume merupakan total accumulated demand. Di mana berapa yang kita target dia boleh pergi sejauh mana. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk tuan-tuan cara untuk tuan-tuan tahu sama ada sasaran volume tuan tu betul atau sekiranya daripada price starting pergi ke medium, dia ngam-ngam soy dan dia retrace, makanya sasaran volume itu sangat-sangat sesuai. Jelas? Jelas. Faham. Cantik. Pasal apa sekarang? Sasaran volume yang seterusnya pula, ini merupakan untuk kiraan 10. Betul lah, kiraan 10 kat sini. Okey, yang dekat atas ni untuk kiraan 10. Mana? Saya tak tahu. Kiraan 10. Mana kalau yang dekat bawah ni pula, yang ni untuk cover kiraan? Tuan, dia keluar yang Excel tuan. Apa dia? Screen sekarang Excel. Alamak, patutlah pun. La ilaha illallah. Saya dah buka wifi open. Itulah tuan, macam saya cakap lah, tak cakap. Sorry Dah boleh nampak wifi open dah? Okey, sekarang nampak graf. Okey. Sorry. Okey, baik. So yang ni coverage untuk kiraan 10. Sekiranya pricing sasaran volume yang tuan-tuan buat, dia sampai dekat sini dan dia melantun, bermaksud tepat. Apa yang tuan buat tu tepat. Faham tak? Okey. Berapa sasaran volume untuk tuan beri? 4,000 dengan? Yang tadi 4,000 dengan 1,000 kot tadi? 1,500. Maknanya 5,500. Ya. 5,500 tu dia macam ni, 5,500 tu. Dia macam ni. Ni 5,500. Betul lah. Ni 5,500. Kalau macam saya 21 dengan 13 maknanya 24. Betul? Betul. 24, separuh. Nampak? Sebab tu saya punya kena kat sini. Tuan beri punya ngam-ngam kena medium. Nampak? Nampak. Kalau kata tak banyak masa depan laptop, jarang-jarang boleh cek balik baki volume berapa, max risk berapa. Jadi gunakanlah baki volume yang besar sebab apa? Tentu-tentu selamat. Ya. Bila mana hari mendung, tuan beri nak buat air balang tu banyak ke nak buat sikit? Buat sikit lah. Masalahnya sekarang, bila saya relatekan dengan perniagaan asas, orang boleh bagi jawapan yang betul. Tapi bila Dan dia boleh trade, dia rasa kadak betul lama sangat. Dah lah lama kena medium dia terus naik. Kan? Contoh. Ya, betul. Dia jadi geram. Common sense yang logik tu tadi dah hilang. Okay. Nampak tak? Nampak. Faham Ya, faham. Jelas? Jelas. Baik. So hari ni, webinar untuk hari ni menjawab tak persoalan Tuan Beri? InsyaAllah Alhamdulillah menjawablah dalam 80% saya rasa. Tapi saya ada sikit-sikit lagi saya tak pasti benda apa, saya mungkin kena marking dulu dan tengok balik lah. Okey. Soalan berkenaan dengan pasti ataupun tidak, dia melibatkan kepada bagaimana Tuan Beri menguruskan risiko. Ya. Okey. Dan satu lagi saya nak tegaskan, yang mana entry bukanlah hanya semata-mata pada medium ataupun max level sahaja. Saya ulang sekali lagi. Saya tegaskan di sini, untuk entry, kita bukannya melihat kepada medium ataupun max. Sebaliknya, apa dia poin-poin utama untuk kita buat decision entry? Cuba cerita. Kita tengok point decision untuk entry, kita tengok dia punya ratio dia. Ratio. Kenapa dengan ratio? Ratio untuk dapatkan 10 dengan 0 tu lah, ataupun dia punya level dia tu yang nisbah dia antara dua currency tu tidak melebihi 3. Kan? Semacam 82, 110, 110, 91 tu lah.
Okey. Saya terima jawapan tu, saya terima. So saya kata letak ratio je dulu. Saya letak ratio je dulu. Dia ratio, okey. Okey. Sebab lepas ni saya akan bagi penerangan berkenaan dengan ratio pula ni. Okey, baik. Tapi yang ni advance ni. Yang ni advance. Okey. So nombor 2 pula apa dia? Harga dia lah. Harga volume dia, sorry. Volume ataupun demand dia. Volume dia dalam keadaan yang ingat volume yang tinggi bukan demand yang tinggi. Volume yang tinggi. Ya, betul. Ini key point utama. Clear? Faham? Ya, clear. Baik. Satu lagi, kalau kata ada follow saya punya YouTube channel, saya ada buat 3 jenis cara untuk intra. Yang pertama melalui cara by block. Bila saya buat by block, okey, saya boleh entry hari-hari. Tapi masalahnya kena rajin update risk lah. Kena rajin update risk. Itu masalah dia. Tuan Brim niaga pasar tani pagi. Belah petang niaga pula pasar malam. Belah petang pula pergi pula uptown. Contoh. Kan? Jadi sekarang ni penat tu memang penat tapi berbaloi. Betul. Memanglah letih saya duduk depan laptop. Tapi saya dapat tu memang sedap lah. Itu cerita dia sekarang ni. Ya. Gitu. Clear nampak Nampak. Baik, sekarang ni saya nak ulas sikit. Boleh saya ulas sikit lagi boleh Boleh, sambung je. Baik. Tuan Faris ada lagi dengan kita? Ada Tuan. Okey. So kita ada Tuan Haris. Tuan Haris tak apa, nanti saya akan manage. Okey, baik guys. Berkenaan dengan ratio, tajuk yang kita akan bincangkan seterusnya. Baik. Apa dia hint untuk buy? Saya nak yang paling maksimum sekali. Maksimum 0.10. 0.10. Ya. Okey, ini buy. Atas pada 0.10? Atas. Tak ada dah. 0.10 tu maksimum dah. Ada lagi atas. Maksimum dah. Maksimum dah ni. Okey, start dari hint buy start dengan okey, buy start dengan 28. 28. Baik. Lepas tu 1 08. Ya. 29 19 09. Okey, 210 110. Setuju? Ya, setuju. Baik. So ini kita punya max. Betul? Ini max kita, betul? Betul. Okay, ini starting kita. Betul? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4. Okay. Ini kita punya medium. Nampak benda ni? Okey. Nampak tak? Pernah tengok? Pernah buat tak macam ni? Tak pernah. Starting dengan Mac dia. Mac je kan? Mac je lah. Okey. Tengok saya buka sekali lagi, saya tunjuk sekali lagi, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Fokus betul-betul. Ingat tau, saya bukan tenaga pengajar tau. Ingat tau, sebab saya tak boleh nak bagi komitmen untuk mengajar. Saya sibuk buat benda lain. Okey. Saya suka mengajar tapi saya tak boleh nak, saya ada benda lain yang saya kena buat. Okey, 8 tolak 2? 6. Boleh lah, lebih kurang lah saya letak sini Okey, tak apa. 8 tolak 1? 7. Okey, 8 tolak 0? 8. Okey, Tuan Faris ada lagi tak? Ada Tuan. Ada Okey. Kalau ni tanya je. Kenapa warna dia sama tak boleh buat warna lain Okay, dia tukar warna pun sama juga. Tak ada tukar. Tak apalah. Boleh lah, saya buat warna sama pun boleh lah Boleh. Okey. 9 tolak 2? 7. Oh, dia ubah warna tu. Kenapa tak berubah juga? Saya lemah betul pakai Zoom ni. Oh, sudah berubah color ni pula. Okey tu. Sorry lah tuan-tuan, saya kurang mahir benda ni. Okey, saya ingat boleh rekod. Okey, 9 tolak 2, 7. 9 tolak 1, 8. Faham kan macam mana saya dapat nombor ni kan? Ya, faham. 9 tolak 0, 9 lah.
promote saya. Baik. So sekarang ni medium dia 8, starting dia 6. Nampak tak benda ni? Pernah buat tak macam ni? Tak pernah. Yes. Sebenarnya benda ni simple je kan? Ya, betul. So saya harap saya dah buka mata korang lah hari ni. Okay, ni macam mana nak ubah colour tadi tak tahu? Cuba. Jadi. Alhamdulillah. Baik. So, ubah colour dulu. Teks cantik. Okay. 10 tolak 2. 8 eh? 8. 9, sini 9, sini 10. Lebih kurang lah tuan. Minta maaf lah Sengit-sengit tu sorry lah. Baik. So sekarang ni maksimum tu kat sini. Okay. Soalan saya. Sekiranya pada GA dia Allah tak ada satu lagi. Sini 8. sorry. Sini 9. Okey. Nice. Baik, soalan saya, sekiranya tuan-tuan nampak ratio 6-0, tuan-tuan nak buat hint kira ke tak? Ini bukan smart money tau punya session tau. Ini korang dengan saya je. Antara user dengan user yang lain, jangan risau. Kalau ikut tu boleh ya? Yes. Dia dah starting 28. Yes, pandai. Kalau 71? 71 pun boleh ya? Nampak tak? Nampak. Sekarang best tak? Banyak peluang sebenarnya tapi kita tak nampak. Okay guys, dia macam ni guys. Dia macam ni kesimpulan dia Kesimpulan dia macam ni. Dekat sini sebenarnya starting. Sampai 8. Okay, 6-7 ni saya declare starting lah 6-7. Yang ni medium, maknanya tengah jalan dah. Okay? Dia dah tengah jalan dah. So yang ni pula maximum, anytime dia akan reverse. Nampak? Bila mana saya kira dia punya rate ada dekat sini, saya tak tunggu dah. Faham tak? Faham. Senang kan? Maksudnya kalau contohlah kita jumpa satu situasi dalam ratio tu 7-1 kan? 7-1, kita jumpa 7-1 maksudnya kita nak starting untuk sell lah kan? Betul kan? Jadi 7-1 tu starting dia akan dapat starting dia 6 lah. Starting dia 6. Betul. Pada masa tu kalau kita kesimpulan starting adalah 6, betul. Ya, kesimpulan starting adalah 6. Jadi pada masa tu kalau kita buy dulu. Sekejap. Saya punya whiteboard hilang pula dah. Okey. Okey, baik. Tuan Bri, sekali lagi minta maaf. Sekali lagi. Macam mana? Kita jumpa satu situasi dia punya ratio dia adalah 7-1. 7-1, baik. Kalau ikut SM tu bukan lagi untuk starting kita buat pengiraan untuk sell. Untuk sell betul lah? Untuk sell betul. Bukan lagi lah untuk sell, bukan lagi kan? Belum lagi. Kalau kata ikut SOP daripada Tuan Humaidi, belum. Belum lagi. Okey. Dia 7-1 kita nak sell, dia belum lagi. Jadi kalau kita buat kat situ, kalau kat sini kita buat satu pengiraan lain untuk buy. Jangan buat macam tu. Jangan okey. Okey, sekarang ni macam ni. Ice blended yang sebelah Tuan Bri tu. Okey. Ni nampak dia punya stok atas meja dan bawah meja. Okey. Yang bawah meja pun Tuan Bri tak tahu berapa banyak lagi balance flavor yang dia ada. Okey. Yang dalam dia punya van dia Tuan Bri takkan nak pergi tengok sell out pula. Okey. Clear. Jangan nak cari penyakit lah. Okey, baik. Unless kalau kata Tuan Bri nak buy. Dalam keadaan scalp. Okey. Faham. Faham Faham. Benar tak? Faham. Memang faham. Okey. Jadi saya jelaskan sekali lagi pada siapa yang ada sekarang, Tuan Faris dan juga Tuan Bri. Sesi ni merupakan sesi yang orang kata apa, unofficial session. Kita off the dot ni sekarang ni. Kalau apa-apa jangan saman Smart Money, saman saya. Kan? Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas video ni tadi. Video ni saya akan letak nama Smart Money lah.
Smart Money dash penerangan dan sebagainya, saya akan letak macam itulah tajuk dia. Tapi saya rasa kalau saya tak buat macam ni, korang akan tercari-cari sampai bila? Betul tak? Betul. So ini shortcut untuk korang. So siapa nak shortcut yang macam ni selalu-selalu kan, kena pandai cari masa dengan saya lah. Kena pandai cari masa dengan saya lah. Isnin sampai Jumaat memang saya busy. Saya uruskan grup dari belakang tabik. Sabtu, Ahad saya pun ada busy jugalah, tapi taklah sangat sebab saya tak nak kacau lah admin grup Smart Money kan. Diorang pun kena ada masa dengan family diorang. Tapi yalah, kita sebagai orang yang manage group, so kalau kata ada user yang tak faham, saya kena turun padang lah bagi penjelasan. So apa yang kita buat sekarang ni adalah in between user to user, kawan-kawan. Tak ada masalah, kita share. Clear Ya, clear, faham. Dengan sama Smart Money pula Tuan Faris macam mana? Okey, ada soalan? Setakat ni okey lagi Tuan. Yang sebelum ni dah banyak Sebelum ni dah banyak dah. Dah banyak bincang. Masuk. Yang sebelum saya masuk dah banyak dah banyak dah. Nanti saya bagi link YouTube dan saya akan bagi dekat dalam personal Telegram. Okey Raja. Clear Okey, Tuan Bri ada soalan? Satu lagi ikut last lah. Tuan Sila, tak ada masalah. Boleh, silakan. Dalam YouTube yang lama tu saya ada tengok lah yang untuk intraday tu kita akan makin dalam pukul 11 atau pukul 12 malam. Ada cerita tentang benda tu. Sabar. Bagi saya terang. Okey. Saya dah ubah saya punya style marking. Oh, okey. Saya macam ni, bila kita masuk dalam Smart Money Group, saya mencari-cari apa kaedah yang paling baik. Sebab kita pun newbie masa tu. Okay? So apa yang senior kita buatlah. Ya. Tapi bila mana kita lama dan kita dah mahir, so kita dah ada jalan kita sendiri yang kita selesa, saya tak ikut dah lah dia orang. Oh, okey. Baik, jalan yang saya buat untuk intra sekarang dan saya rasa yang terbaik buat masa ni ialah tuan-tuan ambil data closing ni dulu. Untuk tuan-tuan kenal pasti the highest risk yang tuan-tuan data mingguan bukan, data closing hari-hari. Oh, data closing hari-hari. Okey, baik. Okey. Untuk tuan-tuan kenal pasti the highest risk ataupun the highest movement yang akan dibuat oleh currency tersebut. Itu yang pertama. Okey. Okey. Kalau sekiranya Tuan Beri ada data 1 sehingga 3 hari bulan sekalipun, Okey. Tuan Beri tak total up, Tuan Beri takkan tahu dia akan reverse ke tak. Macam contoh GA saya buat contoh tadi. Okey. Kita takkan tahu. Pasal apa? Kita tak ada accumulated data. Tahu-tahu semalam tengok 828. 828 tu sebelum tu dah berapa dah? Tak tahu. Betul tak? Betul. Jadi sekarang ni adalah yang paling cantik sekali sekiranya kita ada total up data. Nak trade pun senang. Ni baru dapat satu hint untuk GA. Yang lain-lain? Ya, betul. CHF kita tak tengok lagi. CAD, NZD, JPY kita tak tengok lagi. Okey? Clear Okey, clear. Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita dah ada closing data, sekurang-kurangnya kita ada gambaran berapa yang kita akan letak pada hari yang esoknya. Cuba Tuan Beri buka balik Tuan Beri punya data yang 545 saya bagi tu. Macam saya cakap tadi contoh. GBP 837, AUD 226. Sekarang kita target GA, kita nak buy. Okay. Kalau kata saya sekali gandakan GBP sekalipun dah tak ada masalah sebab memang saya nak dia naik. Betul. Tumpuan yang saya kena berikan ialah kepada AUD. Okey. Pasal apa? Kita expect untuk dia jadi 10. Okey, baik. Sekarang ni berkenaan macam mana cara nak recheck. Cara nak recheck dia berkaitan dengan open session sebenarnya. Cara nak recheck ni. Itu yang pukul 6 lebih tu. Okey, open session macam nilah. Senang cerita saya tu cakap macam nilah. Tuan Beri ambil data pukul 8, Tuan Beri ambil data pukul 11, Tuan Beri ambil data pukul 3, kemudian semak. Baik. Semak risk tu makin meningkat ataupun menurun. Semak. Pukul 8 kenapa? Pukul 8 selepas JPY, sejam selepas JPY open. Mula-mula AUD, NZD open dulu, lepas tu JPY open. Lepas pada tu ambil data untuk JPY. Lepas sejam, maknanya lepas sejam JPY, lepas 2 jam AUD session. Okey, yang pertama. Lepas pada tu boleh ambil pukul 3. Pasal apa? Pukul 3
ada market session yang buka, saya tak pasti antara UK ataupun GBP, saya tak pasti yang mana satu. Lepas tu ambil sekali lagi pukul 5, sejam selepas dan 2 jam selepas. Ambil pukul 5, 3 dan 5. Okey. Lepas ambil 3 dengan 5, semak tengok macam mana dia punya risk dia makin menurun, makin naik dan sebagainya. Kita tengok. Pasal apa? Time tu pula yang mana AUD session dah tutup. Betul. Bila AUD session dah tutup, risk makin kurang untuk GA untuk kita buy. Jadi ada masalah tak? Sepatutnya tak ada lah kan, kita dah dapat dah. Simple, dia macam tu je. Soalannya sekarang ni masalah dia yang utama sekarang ni sebenarnya kita. Pasal apa? Mana signalnya? Takkan ada signal lah. Yang dia tunjuk risk kurang, itu signalnya. Risk kurang tu lah sebagai point yang kita nak cari entry tu. Kita nak masuk bila risk dah berkurang. Itu key point dia. Dan bila mana kita nak entry, kita semak balik ada ratio ataupun tidak. Itu cerita dia. Volume tinggi ke tidak? Itu cerita dia. Okey? Faham? Faham. Baik, satu lagi saya jelaskan. Bila mana saya sebut berkenaan dengan ada ratio ataupun tidak, apply baliklah ilmu yang saya share tadi. Ya. Janganlah duk tengok 82, janganlah duk fokus pada apa nama, nak tengok Excel ke nak tengok yang tadi? Excel pun tak apa. Yang tadi boleh ingat. Yang tadi boleh ingat. So kita tengok Excel Okey. So, janganlah fokus pada 8290 dan sebagainya. Saya dah tunjuk dah tadi dekat snipping tool tadi kan. 678. Lepas tu dia turun 789. Lepas tu dia turun 8910. Betul tak? Betul dah. Ambil lah. Take the difference in between the gap. Itu yang paling penting. Difference in between ratio and ratio. Ambil yang tu. Sekarang ni kalau kata kita nak cerita volume tinggi. Contoh kita nak kata volume tinggi. Jadi saya fokus sekali lagi ni. Ni. GBP AUD kita nak buy ni hari Khamis ni kan? Ya. Kalau kata ikutkan AUD 900 ni dah cukup tinggi ke belum? Rasanya kalau berdasarkan 2 hari sebelum tu dia adalah tinggi lah. Kalau kata tengok yang tu saja, dia dah tinggi ke belum? 900 tu. Tinggi tu. Ha? Kalau tengok yang 900 saja. Tengok yang data 828908 sahaja. Jangan tengok yang belakang-belakang. Tinggi? Tinggi. Kalau kata tuan tengok 828 ni tuan kata tinggi, tuan akan ada satu mind kalau kata betul-betul dah faham kan? Sebab kira based on sasaran volume kita target the highest yang dia boleh pergi, maknanya kita akan target dia boleh pergi lebih berbanding dengan kita target dia pergi ngam-ngam. Kita mesti akan terdorong untuk buat macam tu punya. Jadi secara tak langsung bila tuan beri tengok 828, tuan beri akan letak target 1600. Pasal apa? Takut dia lipat sekali lagi sehari banyak tu juga. Betul. Tapi sekarang ni bila ada accumulated data, ada masalah tak benda tu? Faham tak? Faham. Okey, saya kira 169 tambah 226 tambah 28. Oh sorry, tolak tadi. Tambah berapa tadi? 828 Ya, 828. Okey. 12 dah. 12 lah. 12 dah. Kalau tuan beri letak katakanlah letak 1006 pasal apa 800 hari ni, 800 hari Jumaat pula contoh. Ya. Pakai nganga. Memang nakkan ternganga. Sungguh, memang sungguh. Ni bukanlah saya cakap ni saya nak perli orang ke apa ke tak, tapi ni hakikat dia. Ni hakikat dia. Ramai user yang terkangkang ataupun ramai user yang mengalami masalah untuk entry, untuk letak target dan sebagainya sebab ni. Kita tak sama macam Tuan Humaidi, yang tu kena jelas. Dia tengok dan dia dah nampak. Betul. Jadi untuk accumulate data dia dah 1200 dah kan, dia dah untuk AUD pada masa tu dah accumulate dia pun dah tinggi dah maksudnya. Ya betul, dia dah bergerak sebanyak 1222 pips. Ya. Untuk AUD sahaja. Ya. Tak boleh nak tengok GA dah gerak berapa. AJ dah gerak berapa. A-Chef dah gerak berapa. Kita tak boleh tengok macam tu juga. Ya. Pasal apa? That is the total buyer.
accumulated total buyer untuk AUD daripada 1 hari bulan sampai 3 hari bulan. Tak boleh nak terjemahkan benda tu directly on chart sebab benda tu takkan wujud, takkan nampak. Betul. Inilah kenapa pentingnya saya selalu forward data open dan close. Close dan open. Baru betul. Tadi tu balik. Faham? Faham. Maksudnya close tu kita nak dapat data accumulate dia sebenarnya untuk setiap hari dan open tu untuk kita target dia punya demand dia untuk hari tu. Okey, dia macam ni Tuan Bri. Kalau kata Tuan Bri ambil open data, nampak apa sekarang ni? Yang chartnya. FS open kan? Okey. Biasanya kalau kata Tuan Bri ambil data, 6 AM tu dekat max. 6 AM tu dekat max tu dekat 6 AM. Mesti wajib. Pasal apa? Pasal data tu baru lagi. Ya. 6 suku ni kan? Cuba Tuan bayangkan 2100 tolak 250. Takkah ada 1009? Ya. Okey, sekarang ni 1003 tolak dengan 22. Takkah ada 1200 lagi? Ya, betul. Banyak. Jadi sekarang ni bila market bergerak kan, pukul 8, pukul 9, pukul 11, pukul 3, pukul 5, ni numbers ni dia akan makin menaik. Dia tak pernah makin menurun, dia makin menaik. Ya. Untuk volume lah. Untuk demand kadang-kadang dia menurun. Saya sebut sekarang ni untuk volume. Dia akan makin menaik. Sebab tu secara logiknya kita boleh nampak yang mana on chart dia akan makin risk tu dia akan makin naik. Kemudian dia makin naik. Nampak? Sebab tu saya tekankan untuk ambil data pukul 6. Sekiranya kita nampak dia turun lebih rendah daripada jam 6 pagi, so standby. Kena standby elok-elok, kena recheck balik sasaran volume, kena check balik data. Accumulated data. Clear ni? Clear. Tuan Faris clear? Okey, nampak tak? Nampak Okay, faham lah untuk data yang pukul 6 tu kenapa kan? Baru saya faham sebenarnya kenapa data yang pukul 6 pagi tu open season tu penting sebenarnya. Tuan tahu tak? Kalau kata betul-betul training bawah saya punya group, lelaki pun menangis tau. Betul saya cakap terang-terang. Lelaki pun menangis. Bila saya tanya dan tak boleh jawab, saya akan ulang benda tu, saya akan suruh dia orang buat assignment sampai saya puas hati. Saya tanya soalan simple. Open market pukul berapa? Tak boleh jawab. Siap. Dia akan terangkan AUD session, JPY session, GBP session, UK session, AUD session, USD session. Dia akan terangkan macam tu. Dan saya nak tahu pula apa currency yang terlibat, apa currency yang akan aktif untuk setiap market session. Sampai macam tu sekali Tuan Bri. Sampai diorang dah tak ada masalah untuk diorang trace pukul berapa sepatutnya ambil data. Kalau kata betul-betul grup tu saya yang saya handle sakit, saya cakap terang sakit. Sebab saya tak pernah layan orang macam customer. Itu masalah saya lah. Sebab tu saya tapi puas hati lah. Sebab apa? Lepas pada tu korang boleh jalan sendiri dah. Ya. Memang korang dah solid. Duduk dalam market tu, jalan dah macam mana pun. Tak ada masalah dah insyaAllah. Pasal apa? Ilmu tu dah cukup. Okay, clear? Clear. Alhamdulillah. Tuan Bri ada soalan? Okey, saya dah mula faham sebenarnya. InsyaAllah. Okay. Clear betul-betul clear ni Ya, betul-betul clear. Okey, Tuan Faris macam mana? Ada sikit-sikit lagi lah Tuan. Tapi mungkin sebab saya tinggal tadi kan. Tanya. Alang-alang kita dah online ni. Apa dia? Tanya. Okey, sekarang ni yang macam Tuan cakap tadi yang pasal open session tadi kan. Kalau lah dia punya volume tu kurang, apa sebenarnya yang masalah tu? Kalau open macam mana tu soalan? Yang kan tadi Tuan cakap untuk collect data. Untuk collect data, bila dia dah buka dia punya market tu, selalunya dia akan volume tu akan kurang kan daripada yang semalam tu kan. Kebiasaannya dia macam ni. Sekarang ni kita berada di antara April ke Oktober.
Okey. Sorry, daripada April ke Oktober. Betul lah, daripada April ke Oktober, kemudian dia akan sambung daripada Oktober pergi kepada apa nama ni balik. Dia macam tu 6 bulan. So session dia ni dia berubah setiap 6 bulan. Dia ada winter, dia ada summer. Dia punya perbezaan open market dia sejam. Sejam. Kalau kata summer dia buka pukul 5. Kalau kata winter dia buka pukul 6. Sekarang pukul 6 lah. Sekarang pukul 6. Okay. Jadi sekarang ni kalau nak ambil data closing 5.59 should be no problem. Okay. Tak percaya try buat. Okay. Kalau kata nak ambil data open, okay, kalau kata 6 1 minit, 6 2 minit tak boleh ambil lagi sebab dia tengah reset. Kena ambil pukul 6 3 minit. Start 6 3 minit tak ada masalah. Ini jadi simple, saya make it simple. Saya buat 545, saya buat 6 suku. Kalau 15 minit lari banyak mana dah. Betul ya. Ambil je lah, lebih kurang tak halal lah, tak sampai lah 100 pip lah. Clear boleh nampak Okey, nampak. Okey, ada soalan lagi Tuan Faris? Apa lagi tadi Tanya. Tanya. Rasa yang setakat yang saya masuk tadi rasa tak ada masalah dah kan. Clear dah lah, nampak dah lah. Dah clear dah. Cuma saya yang profit tu apa nama? Scalping ke intra? Itu scalping tu. Scalping. Ingat objektif saya pada subscriber monthly, saya nak korang boleh intra. Itu saya punya objektif. Kena clear benda tu. Korang boleh buat profit, yes, that is one thing. Masalah, buatlah, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita cerita pasal ilmu. Okey. Ilmu yang nak dikongsikan, kita memberikan penekanan terhadap intra. Pasal apa? Tak semua orang ada masa yang lapang untuk scalp. Ya, betul. Bukan semua orang. Jadi kalau kata korang apply intra, dia santai. Macam Tuan Beri ni masalah, dia dah terlebih santai pula 6 hari sekali. Tuan, sebenarnya kan saya pun dengan SM ni alhamdulillah saya ada profit sebenarnya. Tapi macam kita cakap tadi, profit dengan cara scalping. Maksudnya saya guna ratio lah untuk scalping tu kan. Tapi dalam hati tu sendiri ada perasaan macam benda tu tak berapa confident. Seolah macam ni. Kepuasan hati saya adalah apabila saya punya user boleh pakai intra. Ya, betul. Once you all boleh intra, you all boleh pergi scalp, you all boleh pergi swing anytime. Just apply the same trading style. Itu sahaja. Yang berubah apa dia? Yang berubah swing, volume dia besar sikit. Ya. Style semua sama. Yang berubah dekat scalping apa dia? Korang tak tengok volume, korang tengok demand. Betul. Itu je. Kena clear benda tu. Okay? Alright. Okay, so sekarang ni saya ingat stop. Ni sekarang pun dah 12.30. Zohor masuk berapa? Satu berapa? Tak apalah, kita stop dulu. Kita stop dulu, insyaAllah. So nanti saya akan share link YouTube ni pada tuan-tuan. Kalau kata ada apa, boleh tanya, tak ada masalah. Rujuk dengan Tuan Mizan dulu, insyaAllah. Nanti kalau kata apa nama, ada sebarang soalan, himpunkan soalan dan kemudian kalau saya ada kelapangan, insyaAllah kita akan buat lagi satu session macam ni. Okay, baik. Boleh Okay. Betul, ada request sikit boleh tak? Silakan, ada apa dia? Request tu yang pertama, kalau boleh saya nak minta data yang tuan punya Excel tu, sebab saya dapat dalam screenshot, saya dapat banyak dalam bentuk SS saja, dalam PDF saja. Boleh, saya bagi Excel nanti dekat Tuan Beri. Lepas tu yang kedua, boleh nak join grup SM Daily tu? SM Daily Data tu? Ya. SM Daily Data, saya akan pertimbangkan. Okey, tak apalah yang tu. Okey. Saya akan pertimbangkan. Tapi kalau Tuan Beri nak masuk, satu syarat yang saya letakkan, Tuan Beri pun kena post data juga dalam tu. Oh, okey. Saya dah kick ramai orang dah sebab dia orang duduk saja. Saya kerja saya kick orang je Tuan. Okey, terima kasih Tuan Termin sebab dilapangkan masa untuk boleh, hari ini. Tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih Tuan Beri, terima kasih Tuan Faris Okey, masih kembali Tuan. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.